Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Cikgu Wan Saiful Anwar bin Muhammad akan membuat ulasan buku bagi sebuah buku yang bertajuk Diary Abah. Buku Diary Abah ini adalah merupakan tulisan Ustaz Hasrizal Abdul Jamil. Buku Diary Abah ini merupakan pemberian daripada Ustazah Fatimah binti Ngah kepada saya selepas kematian ayahanda saya, Allahyarham Muhammad bin Hashim. Buku ini diterbitkan oleh Yayasan Pendidikan Khalifah. Buku ini mengandungi 3 bahagian, iaitu yang pertama Abah dan Rumah, yang kedua Abah dan Sekolah, yang ketiga Kita di Perantauan. Buat pengetahuan kita semua, Ustaz Rizal dan keluarga kebanyakan masa berada di luar negara pada awal perkahwinan. Bekerja di luar negara, kemudian balik. Baik, buku Diary Abah ini merupakan sebuah catatan harian, diary harian seorang ayah terhadap proses membesar dan mendidikkan anaknya, tetapi telah diubah suai sedikit supaya sesuai untuk bacaan kita bersama dan juga merupakan bacaan kepada anak-anak juga. Jadi tajuk yang pertama, Abah yang Kurindu. Ustaz menceritakan pengalaman di mana ayahanda beliau lebih kurang sama kes macam saya juga, menghadapi stroke, penyakit stroke pada bulan Ramadan. 10 hari sebelum hari raya ayahnya kena stroke, dan 10 hari selepas hari raya ke-10 ayahnya meninggal dunia. Pada waktu itu umur beliau adalah 17 tahun. Kemudian masuk tajuk pada kelaziman berbual dan Abah adalah pendengar yang baik. Jadi di sini Ustaz Rizal menceritakan betapa pentingnya seorang ayah dan juga ibu bapa untuk mendengar pendapat anak-anak, bukan sekadar memberi arahan, memberi nasihat satu hala, tetapi perlu ada 2 hala. Mungkin anak-anak tu ada idea, ada luahan yang nak disampaikan supaya kita dapat menyelami isi hati anak-anak. Bahasa racun ibu bapa ke jiwa anak. Jadi ibu bapa perlu menjaga ayat-ayat dan menggunakan kata-kata yang baik di dalam mendidik anak-anak, kerana dengan kata-kata yang baik itu merupakan satu didikan, membentuk hati yang lembut, bukan hati yang keras pada jiwa anak-anak. Cara kita memandang kanak-kanak, bagaimana kita memuliakan kanak-kanak. Dalam cerita ni ada dibandingkan antara 2 situasi, di dalam negara dan juga luar negara, di mana orang luar negara sangat menghargai kanak-kanak walaupun pada peristiwa-peristiwa yang kecil. Ada setengah-setengah peristiwa lah yang diceritakan oleh Ustaz Rizal. Tetapi kadang-kadang ada peristiwa di dalam negara kita, bagaimana kanak-kanak itu dibuli ataupun sama ada secara bersemuka ataupun melalui media sosial. Kuasa sebenar antara magis dan kasih sayang. Dalam cerita ni, dialog antara beliau dengan anaknya. Anaknya kata magis adalah yang lebih hebat. Ustaz Rizal menceritakan kasih sayang itulah yang lebih hebat. Kemudian Ustaz menceritakan semula kisah yang pernah disembangkan dengan anaknya, bagaimana seorang raja yang apabila dia pegang barang akan terus jadi emas, sehinggakan dia pegang anaknya juga menjadi emas, dan akhirnya raja itu kesunyian. Sedangkan dengan belayan kasih sayang akan membuatkan hati anak dan raja itu juga lebih bahagia. Asas pembentukan pandangan hidup Islam. Bagaimana pentingnya seorang kanak-kanak itu daripada kecil dididik dengan panduan hidup ataupun kemahirannya asas terlebih dahulu, berbanding kita terus nak tekankan tentang ibadah sebagaimana orang dewasa. Sepatutnya ada level. Untuk kanak-kanak ni kita ada level untuk kita memaham ataupun mendidiknya sebagai seorang bayi, sebagai seorang kanak-kanak yang kecil, kanak-kanak sekolah, remaja dan seterusnya. Kena ada ikut turutan itu. Bukannya lahir-lahir terus kena pakai serban, pakai songkok, pakai tudung dan sebagainya. Ada fitrah manusia. Memandu mesin teroka masa. Menceritakan tentang kenangan zaman dahulu dan juga masa hadapan. Batu belaga air. Ini juga lebih kurang sama macam tajuk, menggunakan kata-kata yang baik terhadap pendidikan anak-anak. Legas, kombinasi seimbang, lemah lembut tetapi tegas. Ibu bapa perlu menggunakan kaedah pendekatan lemah lembut tetapi tegas. Tegas itu tidak bermaksud kena dengan keras secara fizikal ataupun ayat, tetapi tegas pada tindakan, tetapi boleh menggunakan ayat yang tidak kasar. Fadilat masuk pertandingan. Ini juga dialog di dalam kereta, di mana anaknya rasa gerun, melahirkan perasaan gerun nak masuk pertandingan.
kakaknya kata kalau macam tu tak payah masuk pertandingan. Ayahnya juga pada waktu tu terus memberi tahu kelebihan masuk pertandingan, antaranya untuk membina keyakinan diri, mencongkil potensi diri dan sebagainya. Okey, seterusnya tahun ini akil balik. Bagaimana Ustaz Hasrizal menceritakan, berdialog dengan anaknya tentang proses akil balik pada diri seorang wanita dan juga seorang lelaki apabila anaknya bertanya. Kadang-kadang anak ni dapat sumber daripada kawan-kawan dengan sumber yang tidak tepat, tetapi Ustaz menceritakan dengan lebih jujur, sehingga anaknya faham daripada sudut yang sebenar. Apabila Umi cuti, kenapa Umi cuti sembahyang sama tadi? Apabila anak bukan lagi kanak-kanak. Kanak-kanak kecil belajar solat, abah tanya apa khabar, Facebook antara kamu dan juga kamu. Jadi antara diri sebenar dan juga diri dalam profil media sosial, Ustaz mendidik kerana di dalam kisah ini ada grup antara anak-anak kawan-kawan dan juga anak Ustaz Hasrizal sendiri. Berlaku satu konflik apabila ada satu watak masuk campur, di mana watak itu adalah sepupu kepada kawannya, menggunakan bahasa-bahasa yang lucah. Jadi Ustaz menasihati anaknya dan juga menghentikan penggunaan media sosial anak-anak di bawah umur pada waktu itu. Jadi buat kesimpulannya, buku dari Abah ini adalah merupakan satu buku yang sangat baik untuk dibaca oleh terutamanya ibu bapa. Bagaimana kita boleh berfikir dengan lebih meluas. Pendidikan anak-anak itu bukan sekadar untuk satu hala saja, tetapi bukan proses pendidikan dua hala antara diri kita dan juga anak-anak. Bagi melahirkan generasi anak-anak yang berfikir, yang aktif, dan produktif, dapat bersaing di dalam kalangan masyarakat, persaingan secara sihat, dapat berbakti kepada masyarakat, agama dan negara. Baik, jadi saya menggalakkan ibu bapa dan terutamanya guru-guru untuk memiliki buku ini, membaca dan menghayatinya supaya kita mempunyai satu jiwa yang lebih mendalam, menghayati tentang peranan seorang guru, pendidik, ibu bapa. Sebab kita sebagai guru juga memang sentiasa berdepan dengan kanak-kanak ataupun golongan remaja, pelajar-pelajar kita. Jadi di sini boleh mencadangkan pendekatan untuk kita bersama-sama mendidik pelajar-pelajar kita. Dan tidak lupa juga saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ustazah Fatimah binti Ngah yang telah sudi untuk menghadiahkan saya buku yang sangat bermanfaat ini, buku dari Abah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan rahmat dan pahala kepada Ustazah. Dan saya juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada Pusat Sumber Sekolah di atas penganjuran program resensi buku ini, kepada pentadbir, kepada warga sekolah keseluruhannya. Semoga Pusat Sumber SMKBB sentiasa maju jaya dan sekolah menengah kebangsaan Bandar Banting menjadi sebuah sekolah yang cemerlang, gemilang dan terbilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.